Okey, Robinson dia sedang riang data Malaysia ni. Ya, kau ni anak-anak selepas kita berehat sebentar, mereka jawab soalan 4 sehingga soalan 6 bahagian B, sains. Ya, soalan sains SPM. Okey, soalan 4. Okey, rajah 4 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sifat tahan haba dua jenis plastik yang berbeza. Ini plastik dia, yang ni bahan bakar, bahan benar ya. Okey, jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen. Plastik, jenis plastik, perspek dengan bakelit. Perspek dengan bakelit, keadaan selepas pemanasan, perspek menjadi cair, bakelit menjadi pepejal. Okey, jadual 4 ni ya. Okay, apakah soalan dia? Maknanya kalau ikut sini, yang ni pepejal menjadi bakar lagi kuat lah kan. Soalan ni apa? Mari kita lihat. Okey, soalan ni nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen ini. Berdasarkan eksperimen ini kita perhatikan bakelit ni lebih kuat. Dan dibakar pun dia tidak jadi cair. Satu saja dia nak, macam itulah ya. Ataupun kita kata perspek, kita perhatikan dia cair. Itu saja. Okey. Tulis satu inferen berdasarkan pemerhatian. Inferen ni keputusan dia. Ya, maknanya bakelit lebih kuat. Itu dia punya inferen dia daripada perspek. Nyatakan pemboleh ubah ataupun satu pemboleh ubah dimalarkan. Mana yang kita malarkan? Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita manipulasi ialah plastik. Pemboleh ubah yang kita malarkan apa? Okey. Salah satu daripada ni ya. Kita malarkan, kita tetapkan satu pemboleh ubah dia. Kalau kita tetapkan perspek, maka kita manipulasikan bakelit. Ataupun kita salah satu yang terbalikkan ya. Apakah jenis plastik yang sesuai digunakan untuk buat palam 3 pin? Palam 3 pin kita pakai yang kuatnya ya, iaitu bakelit. Kita pakai bakelit kuat sekali ya. Okey, kita tengok jawapan dia. Soalan 4. Perspek mudah cair. Ya, menjadi cair selepas pemanasan dibandingkan dengan bakelit. Ya, bakelit tidak cair. Kita jawab tadi, satu markah. Kemudian, perspek tidak tahan haba, bakelit tahan haba. Tahan lebur ni inference ni. Ini kita punya kesimpulan. Ya, bakelit lebih tahan. Okay, yang pemalar tetap kuantiti dan jisim plastik. Yang malar yang berubah adalah jenis plastik. Jenis plastik pakai bakelit dan perspek. Dua yang kita malar. Yang boleh ubah. Yang kita tetapkan adalah kuantiti. Ya, kuantiti dia kalau di dua-dua banyak ni lah ya. Dia punya jisim ni banyak ni. Dua-dua sama. Mana yang lebih kita gunakan untuk buat palam 3 pin? Bakelit. Sebab dia lebih kuat. Jawapan dia ya. Alright, boleh ingat? Boleh kan? Soalan 4 kita dah jawab ya. Kita pergi kepada bahagian B. 30 markah, jawab semua soalan bahagian ni. Ini markah, bahagian B lebih tinggi ya. Rajah 5.1 menunjukkan bahagian otak manusia. Otak manusia ini ya. P apa? Yang bawah ni adalah cerebellum dan Q ni apa? Saya tak bagi tahu ya. Namakan bahagian otak ni. Bahagian P ni apa? Hemisphere. Bahagian P ini bahagian pituitary gland. Okey. Tengok kepada jawapan nanti. Ini dua markah. Nyatakan satu fungsi cerebellum. Satu fungsi ni. Apa fungsi dia ya?
otak bawah sedar kita ni ya. Rajah 5.2 menunjukkan dua sistem yang mengawal dan menyelaras koordinasi dalam badan manusia. Dia mengawal dan menyelaras koordinasi sistem saraf kita ni ya. Mengawal dan menyelaras koordinasi dalam badan kita ni sistem saraf. Okey, nanti kita tengok pada soalan yang penuh. Okey, kita tengok jawapan nombor bahagian B, nombor 5 tadi. P adalah cerebrum. Dan Q adalah medulla oblongata tadi. Tengok gambar otak tadi. Ini cerebellum. Ini adalah cerebrum. Cerebrum. Kat sini tadi kan, jadi tunjuk tadi ini adalah medulla oblongata. Okey, medulla oblongata. Okey, apakah fungsi cerebellum ini? Cerebellum ini adalah mengawal keseimbangan badan. Okey. Bahagian X ya, sistem saraf, dan bahagian Y adalah endokrin. Okey, dalam gambar manusia yang ditunjuk tadi. Okey. Ini tadi. Okey, lepas tu ada satu lagi gambar bahagian endokrin ya. Gambar kasih endokrin sistem, endosistem. Okey, kat sini ya. Okey, sistem saraf. Ini kita dah jawab. Sistem saraf dan sistem endokrin. Dua gambar tadi. Ini sistem saraf. Ini sistem endokrin. Sistem saraf apa dia buat? Maklumat dalam bentuk impuls. Terdiri daripada saraf, impuls dihantar melalui neuron. Bentuk impuls terdiri daripada saraf. Kesan tidak kekal lama. Organ sasaran lebih kecil ataupun khusus. Organ sasaran ya. Ini kesan dia. Tidak lama. Sistem endokrin pula, maklumat dalam bentuk hormon. Terdiri daripada kelenjar endokrin. Hormon. Kelenjar endokrin. Hormon dihantar melalui aliran darah. Kesan tahan lebih lama. Kesan ditahan. Organ sasaran lebih luas. Okey, mana-mana satu anda jawab, anda dapat satu markah. Satu je. Okey, satu saja anda jawab. Okey. Ni soalan 6 ni kita jawab kemudian ya. Okey, nyatakan satu fungsi cerebellum ni adalah untuk seimbang dia ya. Keseimbangan badan. Seimbang badan ni kita dah jawab. Seimbang. Dapat satu markah ya. Tadi yang Q tadi medulla oblongata kan. Kita tengok medulla oblongata ini kita jawab tadi. Ya, dengan cerebrum. P adalah cerebrum. Cerebrum. Okey. Soalan B, Rajah 5.2 menunjukkan dua sistem yang mengawal dan menyelaras koordinasi dalam badan manusia. Ini sistem X, ini sistem Y. Ini kelenjar endokrin ya. Ini kelenjar endokrin. Endokrin ya. Ini sistem saraf. Sistem saraf. So, sistem saraf kita jawab dalam X. Sistem endokrin kita jawab dalam Y. Okey, beri satu perbezaan antara sistem X dan Y. Okey, kita X ni dia kesan dia
pendek. Ini kesan dia lama. Okey. Yang ini mengalir melalui saluran darah. Okey. Ini saluran darah. Yang ini saraf impuls ya. Yang ini adalah impuls. Dia mengalir melalui impuls dan melompat. Okay, sistem saraf ya. Okey, habis soalan ini. Okey, kita ambil soalan nombor 6 pula. Rajah 6 menunjukkan 2 ekor singa betina yang mempunyai bulu yang berbeza disebabkan oleh sejenis penyakit genetik. Ya, ini warna hitam, ini warna putih. Singa ya. Namakan penyakit genetik yang dihidapi oleh salah seekor singa tersebut. Okey, penyakit dia apa? Okey. Nyatakan alasan anda bagi jawapan 6A. Dan apakah jenis mutasi yang berlaku pada singa tersebut? Nyatakan satu ciri yang terdapat pada manusia sekiranya mengalami penyakit genetik di atas. Ni albino kalau dia warna putih kan. Gambar tu tak berapa jelas, tapi anda kena tanya cikgu, gambar dapat gambar yang jelas ataupun kita selalu dapat muka yang monyok pada manusia di Down syndrome. Muka dia pelik sikit. Sindrom Down ya. Tapi dalam ni kita tengok gambar yang jelas ni. Ini cuma warna berbeza, mungkin kulit berbeza, bulu berbeza. Itu sahaja je kita tengok kepada jawapan dia. Jawapan dia ni ya. Albinism, albino. Ya, dalam manusia albino, dia bapak dia hitam tapi anak dia kulit dia putih, terlebih putih. Singa tersebut mempunyai bulu warna putih, dipanggil albino. Ciri dia warna putih. Ini albino ataupun albinism. Warna dia putih. Kalau manusia kena macam tu, dia warna putih juga. Ini adalah disebabkan oleh mutasi jin. Jin dia termutasi ya, atau berubah. Kulit putih, merah jambu atau mata, pupil merah jambu, iris biru ataupun merah muda, rabun jauh berlaku dan rabun dekat. Ini kalau berlaku pada manusia. Ya. Kemudian dia terdedah pada sinaran radioaktif, bahan kimia, gelombang radio ataupun frekuensi tinggi. Ini menyebabkan berlaku penyakit ini. Kemudian sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Ini dia sindrom penyakit-penyakit yang berkaitan dengan manusia. Dapat 6 markah. Ini ada fakta yang anda kena hafal. Kita ada cara lain, hafal saja. Kena ingat ya. Kena faham dan ingat. Ulang-ulang 3 kali anda ingatlah. Okey. Soalan tadi, apakah namakan penyakit genetik yang dihadapi oleh singa tersebut ialah albinism. Albinism ataupun albino. Alasan bagi jawapan anda putih. Kulit dia warna putih atau bulu dia warna putih. Dia terlebih putih daripada yang lain. Apakah jenis mutasi? Mutasi jin. Mutasi apa? Mutasi jin. Genetik. Mutasi genetik yang berlaku. Okey. Nyatakan satu ciri yang terdapat pada manusia sekiranya mengalami penyakit seperti di atas. Cirinya dia rabun, kulit dia putih. Okey, dia nak satu saja. Bagi satu. Rabun dekat atau jauh-jauh, kulit putih. Kulit putih. Dia tak boleh kena cahaya matahari. Kulit dia putih.
Dia tak boleh kena cahaya matahari. Kening dia berbeza. Okey, dan yang nyatakan tadi kenapa nyatakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi, kemungkinan dia kata radiasi kerana radiasi. Okey, nyamakan satu penyakit disebabkan oleh sejenis mutasi lain. Mutasi yang lain selain daripada jenis mutasi albino tadi serta Down syndrome. Okey, Down syndrome. Satu sudah nak satu saja, satu je. Cukup itu dia Okey, semoga berdapat manfaat dan kita akan pergi pada soalan 7 dan 9 sebentar lagi.